Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat berpuasa semua Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So hari ini saya ambil ringkas sahabat-sahabat mengenai isu nama Allah ataupun tulisan Allah yang terletak di stokin yang dijual di KK Supermarket ataupun KK Mart. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, saya nak cakap dengan sahabat-sahabat lah. Cina sepet lahanat ni, yang kurang hajar ni, ini adalah puak-puak keturunan komunis. Yang mana mereka cuba nak memprovokkan kepada orang-orang Islam tentang perkara-perkara yang sensitif. Sedangkan mereka tahu, berpuluh tahun mereka jadi rakyat Malaysia, mereka tahu bahawa orang Islam selalu menggunakan nama kalimah-kalimah Allah. Jadi mereka sebenarnya saja nak provok perkara ni supaya nak melihat sejauh mana orang Melayu bangkit, orang Islam bangkit. Ini adalah satu permainan yang jelas mereka dah plan. Kalau mereka mengeluarkan kenyataan mohon maaf, itu biasa. Mereka buat, lepas tu last kali mereka akan mohon maaf. Itulah alasan mereka yang selalunya yang mereka buat kesilapan-kesilapan yang dirancang, perkara-perkara yang mereka dah plan. Lepas tu bila kita bangkit, kita marah, kita nak boykot, mereka akan keluarkan kenyataan minta maaf. Ini tak boleh, kita tak boleh nak terima permohonan maaf daripada pihak mereka. Sedangkan mereka dah duduk Malaysia ni, kita dah duduk, dah jadi rakyat Malaysia, saling kita menghormati antara budaya agama yang masing-masing. Kita tak pernah pun menggunakan agama-agama Cina ke Buddha ke untuk mempromosi nak mengutuk Tuhan mereka ke atau sebaliknya. Malah kita menghormati budaya mereka, agama mereka. Tapi kali ini mereka cuba untuk tidak menghormati budaya Melayu dan juga agama Islam. Dan mereka tahu kalimah Allah tu memang digunakan oleh orang Islam. Tapi ini mereka dah rancang. Mereka saja nak provoke perkara ni supaya orang Islam marah. Biasalah sahabat-sahabat. Puak-puak lahanat ni, puak-puak lahanat sepet ni, mereka akan gunakan senjata yang akhir sekali. Kami mohon maaf, kami tidak tahu, kami akan cuba siasat. Itu memang permainan mereka. Kita dah tak boleh percaya lagi dengan permohonan maaf daripada mereka lagi. Sebab mereka sepatutnya, mereka tahu benda-benda ni bila sesuatu supplier yang nak menghantar ke KK Mart, dia ada jabatan-jabatan yang akan meneliti kualiti ataupun produk-produk yang boleh dimasukkan ataupun tak boleh dimasukkan ke dalam supermarket mereka. Tapi mereka saja yang supply pun sepet lahanat, yang toke pun sepet lahanat. Ni mereka memang dah rancang. Saya berani yakin ini adalah perancangan mereka. Bukan saja mereka terlepas pandang dalam perkara ni. Tidak, sahabat-sahabat. Sebab mereka tahu orang Melayu ni bila dia buat salah dengan perkataan saya mohon maaf, orang Melayu lembek. Orang Melayu, lepas tu nanti dia buatkan cara lain pula. Dia buat perkara-perkara lain pula. Dia buat benda-benda lain pula. Lepas tu bila dah orang Melayu dah mula marah, kami mohon maaf, kami tidak tahu perkara ni, kami tidak sedar. Itu puak-puak sapet lahanat ni punya permainan. Kau dah duduk Malaysia berpuluh tahun, dah menumpang kat negara Malaysia ni, dah bagi tumpang. So kau janganlah kurang hajar dengan budaya masing-masing, agama masing-masing. Sedangkan orang Islam dalam Malaysia pun tidak kurang hajar dengan agama kau. Kita orang Malaysia pun tidak mengkhianati agama kau. So jangan kau cuba nak nak cuba provok dengan agama Islam. So kalau puak-puak kepimpinan orang Melayu Islam dalam kerajaan tak nampak, kepada jabatan agama Islam pun tak nampak perkara ni, saya minta kepada raja-raja Melayu supaya perkara ni diambil serius. Sedangkan sepet dah boleh main suka-suka hati atuk dia. Inilah saya panggil keturunan komunis yang dah bermula untuk memprovok, bagi satu provokasi kepada perpaduan dalam negara kita, nak merosakkan perpaduan dalam negara kita. Ini yang dirancang oleh keturunan komunis. Sepet lahanat. Saya tak cakap siapalah. Siapa yang makan cili, dia yang terasa pedas. Sebab kalau saya tuju kepada seseorang, nanti jadi isu 3R, jadi akta asutan, bagai-bagai mereka gunakan. Ini pasal kerajaan Haprak, kerajaan Bakute ni memang kerajaan lahanat. Kerajaan yang memang tidak menjaga sensitiviti terhadap agama-agama, tidak menjaga sensitiviti terhadap budaya-budaya. Mereka cuba untuk provok supaya orang Islam mula nak marah. Sedangkan perkara tu simple aja, sahabat-sahabat. Kalau kita ingat, kita duduk Malaysia ni berpuluh tahun.
Kita dah bersama dengan rakyat Malaysia ni. Baik Cina, baik India, baik Melayu. Kita dah bersama-sama dah. Kita dah tahu budaya masing-masing. Kita pun menghormati antara agama masing-masing dan budaya masing-masing. Takkanlah benda perkara ni boleh dia katakan dia terlepas pandang. Ataupun dia tidak tahu macam mana boleh terlepas. Dan akhirnya keluar kenyataan, mohon maaf. Ini benda yang tak masuk di akal dan tak boleh diterima oleh orang Islam seluruh Malaysia. Sebenarnya puak-puak komunis ni memang saja. Dia kalau kita tak tersedar, mereka benda tu akan dibiarkan begitu. Bila kita dah tersedar, barulah mereka kata, oh tahu, kita tak tahulah, kita tak perasan benda ni berlaku. Itu semua taktik mereka. Ini taktik mereka. Jadi kalau boleh bangkit umat Islam, orang Melayu, jangan jadi baruah puak-puak sepek lahanat. Jangan jadi kita khianat kepada agama kita sendiri. Sedangkan Allah SWT tu adalah Allah yang mencipta kita. Kalau kita tak sedar lagi, kalau kita tak bangkit daripada perkara-perkara musuh-musuh Islam, ini memang saya pun tak tahu nak cakap jenis manusia Melayu apa ni. Jadi bangkit, kita tolak seboleh-bolehnya, kita cuba boikot KK Mat, walau dia minta maaf sekalipun, kalau penjelasan yang dia berikan tidak muanasabah, kita tolak, kita boikot habis-habisan. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh pergi kedai lain. Tak ada KK Mat, kedai lain pun boleh pergi. Saya minta kepada supermarket Ikhwan, yang banyak sekarang ni rata-rata, kalau boleh perbesarkan lagi lah supermarket kamu supaya orang Islam, Melayu Islam boleh pergi support di kedai Ikhwan. Kita kalau boleh kita boikot KK. Walau apa pun sekarang ni kita tetap boikot. Kalau dia ada anda keluar surat mohon maaf pun, kita tetap boikot. Kita tak nak dengar perkataan untuk mohon maaf, sebab itu permainan mereka, permainan daripada dulu sampai sekarang. Itulah, dia saja provoke, lepas tu bila orang marah dia mohon maaf. So kita nakkan satu penjelasan kenapa dia mesti nak buat benda tu. Token tu kenapa dia mesti nak tulis nama Allah tu. Itu yang kita nakkan penjelasan. Soal mohon maaf tu tolak tepi, itu nombor 2. Kita nakkan penjelasan yang sebenar-benar penjelasan. Kenapa kau mesti nak letak nama Allah kat token tu? Apa tujuan kau? Itu penjelasan yang rakyat Malaysia yang beragama Islam nak dengar. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten untuk kita kupas isu-isu semasa tanah air. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.